Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali lagi kita ke FB Live Best Hearing Aid Center. Hari ini kita bawakan topik yang bertajuk apa itu alat bantu pendengaran preskripsi versus over the counter. Topik yang kita bawakan hari ini adalah topik yang sedang hangat diperkatakan, iaitu nak beli alat pendengaran di mana? Boleh ke nak beli alat pendengaran secara online ataupun di farmasi, ataupun kena berjumpa dengan pakar pendengaran iaitu audiologis sekiranya anda merupakan pengguna alat bantu pendengaran atau mempunyai ahli keluarga mahupun kenalan yang menggunakan alat bantu pendengaran. Jom tonton hingga ke akhir perkongsian kami bagi mengetahui maklumat yang anda boleh gunakan untuk diri anda sendiri atau individu di sekeliling. Encik Izwan dan Encik Najmi, sihat ke semua? Alhamdulillah sihat. Suada sihat ke? Sihat Alhamdulillah. Cuaca sana okey? Hari ini cerah. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Lama cerah juga. Okey, baik Encik Izwan dan Encik Najmi. Seperti yang kita tahu, pesakit yang mempunyai masalah pendengaran amat digalakkan untuk memakai alat bantu pendengaran untuk membantu mereka berkomunikasi dan mendengar dengan lebih baik dalam kehidupan seharian mereka lah. Sebelum memakai atau membeli alat bantu pendengaran, kebiasaannya akan ada beberapa prosedur yang kita akan lakukan, seperti ujian pendengaran dan percubaan alat bantu pendengaran. Ini bagi memastikan pesakit tu betul-betul sesuai dan berpuas hati dengan kualiti alat bantu pendengaran tersebut. Yang tu orang kata langkah-langkah yang kita akan lakukan sebagai audiologis lah. Jelas, boleh Encik Izwan jelaskan apa itu alat pendengaran OTC dan alat bantu pendengaran preskripsi? Okey, terima kasih Suada. Jadi apa itu alat pendengaran preskripsi dan juga OTC ataupun over the counter. Jadi saya pergi dulu kepada alat bantu pendengaran preskripsi lah ataupun prescription hearing aids. Okey, preskripsi hearing aid ni ia diperolehi melalui preskripsi oleh pakar audiologi ataupun pakar alat bantu pendengaran di mana yang telah menguji tahap pendengaran pesakit tersebut melalui alat diagnostik ataupun kita panggil audiometer lah. Okay. And then selepas membuat ujian pendengaran tu, audiologis akan membuat preskripsi alat bantu pendengaran berdasarkan tahap pendengaran pesakit tersebut. Di mana di sini juga pesakit berpeluang untuk mencuba alat pendengaran yang bersesuaian sebelum pesakit decide untuk membeli alat tersebut lah. Dan alat preskripsi ni biasanya dia memang dikawal dan mendapat kelulusan FDA iaitu Food and Drug Administration. Okay. Preskripsi hearing aid ni biasanya dia bersesuaian untuk individu yang mempunyai masalah pendengaran dari tahap ringan, sederhana teruk dan juga sangat teruk. Dan dia juga bersesuaian dengan semua peringkat umur dari peringkat bayi sampailah ke peringkat orang dewasa lah. Okay. And then kalau untuk OTC pula ataupun over the counter hearing aid merupakan kategori alat bantu pendengaran yang baru diperkenalkan yang boleh dibeli terus oleh pengguna secara online ataupun melalui farmasi lah yang berdekatan tanpa perlu untuk dia melawat ataupun melalui pakar audiologi. Maksudnya dia boleh terus direct beli online ataupun beli di farmasi lah tanpa berjumpa mana-mana pakar pendengaran. Ia bertujuan untuk membantu orang dewasa yang mempunyai masalah pendengaran tahap ringan hingga ke sederhana. Seperti alat bantu preskripsi juga, OTC ni juga berfungsi untuk menguatkan bunyi persekitaran dan membantu pesakit yang mengalami masalah pendengaran untuk mendengar dengan lebih baik, berkomunikasi dan juga terlibat sepenuhnya dalam aktiviti harian diorang lah. Okay. And then OTC ni juga dia juga dikawal dan mendapat kelulusan oleh FDA lah. Dan seperti yang saya cakap tadi,
boleh diperolehi secara online tanpa melakukan ujian pendengaran. Di mana kalau preskripsi tadi kita kena melalui ujian pendengaran barulah kita boleh pilih alat yang sesuai untuk pesakit lah. Tapi melalui OTC ni dia boleh beli terus tanpa melakukan ujian pendengaran lah. Okey. Tapi berbeza dengan preskripsi hearing aid ni, OTC hearing aid dia merupakan self-fit hearing aid, di mana pasien yang beli alat bantu pendengaran ni perlu memakai sendiri alat bantu pendengaran tu lah, tanpa bantuan daripada mana-mana pakar audiologi. Maksudnya bila dia dah beli alat tu, dia kena tahu sendiri macam mana nak pakai alat, macam mana nak keluarkan alat, dan juga penjagaan alat itu sendirilah. Sebab kalau preskripsi hearing aid ni, pakar audiologis biasanya dia akan explain ataupun ajar pesakit tu macam mana nak pakai alat bantu pendengaran ataupun macam mana nak jaga alat bantu pendengaran lah. Okay. Itu sedikit tentang preskripsi hearing aid dan juga OTC hearing aid. Jadi Encik Najmi, saya agak-agak kan, adakah semua pesakit ni sesuai dengan OTC ni ataupun terhad kepada individu tertentu saja? Okey, sebelum saya masuk bahagian tu, okey, sebenarnya saya nak cerita sedikit lah sebab Bawan Encik Rizwan dah beritahu sedikit pasal OTC hearing aid kan. So sekarang kita nak tahu dulu, apa tujuan OTC ini diwujudkan lah. Okey. So tujuan OTC hearing aid adalah untuk memberi kemudahan akses kepada semua orang tanpa berjumpa atau dirujuk kepada ataupun daripada mana-mana profesional, terutamanya audiologis lah, iaitu pakar pendengaran. Okey. So untuk memiliki OTC hearing aid, anda hanya boleh pergi di mana kedai elektronik, farmasi ataupun kedai online yang diiktiraf untuk membekalkan OTC hearing aid tersebut. Okay. OTC hearing aid juga bertujuan untuk mewujudkan harga alat mampu milik kepada semua orang dan juga melindungi konsumer-konsumer daripada pihak-pihak yang mengambil kesempatan pada orang yang mempunyai masalah pendengaran. Okay. Seperti mana yang kita tahu, harga alat bantu pendengaran yang dipreskripsi oleh audiologis adalah dalam lingkungan 2,500 ke atas untuk satu unit, manakala OTC hearing aid dikatakan harga akan lebih murah berbanding preskripsi hearing aid. Sejauh mana kebenaran itu masih belum pasti kerana tidak silap saya OTC hearing aid masih lagi belum dijual lah di negara kita, tapi akan datang. Okey. Dan seperti yang saya beritahu, OTC hearing aid bertujuan untuk melindungi konsumer daripada pihak yang tidak bertanggungjawab. Okey. So, ada setengah pihak di luar sana, tidak kira online ataupun kedai yang fizikal, menjual alat pendengaran yang dikategorikan sebagai kita panggil amplifier. Okey. OTC dan amplifier berbeza kerana OTC adalah alat yang terkawal, manakala amplifier pula dia ada potensi untuk rosakkan lagi pendengaran jika ia terlalu kuat dan tidak sesuai untuk anda. Okey. Okey, dan kita masuk pada topik siapa yang boleh pakai OTC ni. Okey, so OTC hearing aid adalah untuk individu yang berumur 18 tahun ke atas dan ditafsir sendiri yang mereka ada masalah pendengaran tahap ringan hingga sederhana sahaja. Okey. Namun begitu, ada beberapa ciri-ciri yang kita kategorikan sebagai red flag lah, di mana kita minta jauhkan dan sarankan untuk berjumpa dengan pakar pendengaran daripada teruskan membeli OTC. Okey. So antara red flagnya adalah, yang pertama adalah rasa sakit dalam telinga ataupun keluar cecair daripada telinga tersebut. Yang kedua adalah tinnitus, iaitu bunyi bernasing macam bunyi macam tu. Yang ketiga adalah asymmetrical hearing loss, di mana satu telinga normal, satu telinga lagi ada masalah pendengaran. Dan akhir sekali adalah orang yang mempunyai masalah pendengaran secara tiba-tiba diikuti dengan tinnitus dan vertigo, iaitu rasa pening lah. Okay. So jika anda ada salah satu red flag ini, kami carankan anda untuk pergi berjumpa lah dengan doktor ataupun audiologis untuk dapatkan rawatan yang sepatutnya. Okey. Okey, so Cik Suhada, boleh Cik Suhada kongsikan kepada penonton-penonton di luar sana apa maksud masalah pendengaran tahap ringan hingga sederhana tu? Okey, terima kasih Cik Najmi.
Kan macam Cik Najmi terangkan tadi, salah satu syarat untuk pakai alat pendengaran OTC, over the counter, Over the counter. pendengaran tahap ringan ke sederhana. Jadi macam mana nak tahu seseorang tu ada masalah tahap ringan dan sederhana ni? Sebab kalau untuk pakai alat pendengaran OTC ni, dia self diagnose yang dia tu ada masalah pendengaran tahap ringan ke sederhana. Jadi kita akan tengoklah tanda-tanda yang menunjukkan seseorang itu berkemungkinan ada masalah pendengaran tahap ringan ke sederhana. Okey, saya akan tunjukkan gambar. Saya akan explain daripada gambar tahap masalah pendengaran. Okey, sekejap ya. Okey, dah nampak ke? Nampak. Okey. Okey, yang ni adalah gambar hearing chart. Okey, carta hearing lah. Okey, Tahap Cik Suhada lagging sekejap. Macam mana? Okey. Okey, sekarang dah okey ke? Okey, saya continue Okey, macam Encik Izwan ada bagi tahu tadi, kita ada beberapa tahap masalah pendengaran. Jadi masalah pendengaran ni dia ada 4 peringkat. Yang pertama, kalau tengok dekat gambar ni, yang warna kuning ni tahap masalah pendengaran ringan. Okey, yang warna oranye ni tahap tahap masalah pendengaran sederhana. Yang ni peringkat teruk ke sangat teruk lah. Jadi kita nak fokus hanya pada tahap ringan ke sederhana. Okey. Okey, kalau tengok dekat sini yang warna kuning dengan oranye ni, tahap masalah ringan ke sederhana ni, kalau saya punya percakapan sekarang ni, kita punya power adalah pada tahap tahap ringan Tahap ringan. Tahap ringan ke sederhana. Okey. Kalau seseorang tu dia mempunyai masalah dekat sini, kalau tempat sunyi, kalau bunyi pertuturan tu tak ada masalah lah. Sebab kalau dekat level ni dia punya tahap masalah pendengaran, means dia punya masalah adalah nak dengar bunyi-bunyi yang soft. Yang masalah dekat sini. Nah, contohnya macam bunyi air, bunyi burung, bunyi jam. So dekat bawah ni adalah yang dia boleh dengar. Okey, bunyi telefon, bunyi kapal terbang, bunyi-bunyi yang kuat tu dia tak ada masalah untuk mendengar lah. Jadi tu adalah gambaran kata awal macam mana nak tahu masalah pendengaran peringkat ringan ke sederhana. Okey. Saya continue untuk tanda tanda yang pertama adalah mempunyai kesukaran mendengar bunyi pertuturan apabila berada di tempat yang bising. Selain daripada tu, tiada masalah untuk mendengar bunyi pertuturan apabila bercakap secara berhadapan. Yang mana one-to-one conversation di tempat yang sunyi memang tak ada masalah lah. Selain daripada tu, perlu meminta orang lain mengulang balik percakapan mereka ataupun seseorang tu perlu bertutur dengan lebih kuat. Dan selalu juga naikkan volume TV dan radio lah. Okey. Contoh yang lain, jika seseorang tu menghadapi masalah mendengar perbualan di tempat yang sunyi ataupun menghadapi masalah untuk mendengar bunyi yang kuat. Contoh bunyi kereta, bunyi lori. Jadi kalau kes yang macam tu menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai masalah pendengaran yang lebih serius. Mungkin di peringkat yang teruk ke sangat yang teruk. Ke sangat teruk. Kalau tak bunyi kalau seseorang tu ada masalah untuk dengar bunyi kereta, bunyi lori,
So peringkat masalah pendengaran tu ada peringkat yang lebih serius lah. Jadi bila macam ni, seseorang tu perlu berjumpa dengan audiologis untuk membuat pemeriksaan pendengaran secara lebih terperinci, dan alat bantu pendengaran over the counter adalah tidak sesuai. Jadi cadangan saya, jika anda tidak pasti tahap masalah pendengaran anda ni pada peringkat yang mana, ringan ke, sederhana ke, teruk ataupun sangat teruk, sila berjumpa dengan audiologis untuk membuat pemeriksaan pendengaran untuk kepastian. Sebelum untuk pilih untuk search online atau pergi farmasi untuk beli alat pendengaran over the counter. Okay. Jadi mungkin Encik Izwan boleh Cik Izwan boleh apa? Boleh sambung ke? mungkin Encik Izwan boleh terangkan kelebihan alat bantu pendengaran preskripsi. Okey, kalau kita tengok kan sekarang ni memang daripada dulu sampai sekarang ni kita masih lagi mengamalkan alat bantu pendengaran jenis preskripsi lah berbanding dengan over the counter. Jadi kalau kita tengok memang terdapat banyak kelebihan apabila pesakit memilih alat bantu pendengaran preskripsi ni. Di antaranya macam kita dah bincang tadi, preskripsi hearing aid ni dia bersesuaian untuk semua tahap masalah pendengaran daripada ringan hinggalah ke sangat teruk. Okey. Jadi kalau seseorang tu yang ada masalah ringan ataupun masalah sederhana teruk, jadi preskripsi alat ni sangat membantu untuk beliau lah berbanding dengan over the counter. And then seperti yang Encik Najmi ada sebut tadi mengenai red flag tu, so pesakit yang mempunyai seperti unilateral hearing loss, tinnitus, sudden hearing loss memang memerlukan alat bantu pendengaran preskripsi lah. Okay. Dan juga kelebihan yang lain dia bersesuaian untuk semua peringkat usia, iaitu daripada bayi hinggalah ke peringkat orang tua. Jadi yang seperti yang kita sedia maklum, seseorang bayi itu kalau kita dapati ada masalah pendengaran, kita perlu untuk memakaikan alat bantu pendengaran dengan secepat mungkin. Jadi ini untuk membantu beliau, untuk membantu pertumbuhan dan pertuturan dia sama macam kanak-kanak normal yang lain lah. Jadi kalau kita guna preskripsi alat ni, bayi yang kita dapati ada masalah pendengaran pun kita boleh cepat-cepat pakaikan alat bantu pendengaran lah, di mana over the counter hanya bersesuaian untuk orang dewasa sahaja, iaitu 18 tahun ke atas. And then alat bantu pendengaran preskripsi ni juga mempunyai pelbagai reka bentuk yang kita boleh pilih, ataupun kita kata ada full range family of hearing aids lah. Iaitu kita ada behind the ear, kita ada RIC ataupun receiver in the canal, dan juga custom made ataupun di dalam telinga, di mana pesakit boleh membuat mana pesakit mempunyai pilihan lah untuk memilih bentuk alat pendengaran yang diingini oleh pesakit tu. Di mana kalau over the counter ni, kalau kita tengok dia cuma ada one fit hearing aid je lah. So kalau untuk preskripsi hearing aid ni, kita boleh decide lah sama ada kita nak behind the ear, kita nak RIC, ataupun kita nak custom made. Dan juga bentuk-bentuk ni juga amat penting untuk masalah pendengaran yang sakit tu alami lah. Contoh macam kalau dia sangat teruk tu, of course behind the ear yang paling sesuai lah. And then kalau dia sederhana teruk atau beringan tu, kita boleh pergi kepada custom made apa semua. Okay. And then teknologi juga, preskripsi hearing aid ni juga mempunyai teknologi yang sangat canggih dan bersesuaian untuk setiap masalah pendengaran individu tersebut lah, di mana pesakit boleh adjust dia punya hearing aid tu berdasarkan persekitaran pesakit tu sendiri. Contoh dekat dalam rumah dia boleh adjust, and then dekat tempat yang bising macam mana, so dia boleh adjust sendirilah untuk alat bantu pendengaran tu. Dan sekarang ni pun semua alat bantu pendengaran kita dah ada aplikasi di dalam talian lah, ataupun kita ada apps dalam handphone, di mana pesakit sendiri boleh kontrol alat bantu pendengaran tu menggunakan apps ataupun aplikasi di dalam talian lah. Contohnya dari segi nak adjust suara, nak tukar program, ataupun nak adjust ikut environment pesakit, environment yang dia berada tu lah, sama ada dekat restoran ke ataupun dekat tempat yang senyap.
Okey, di samping itu juga aplikasi ini juga membolehkan pesakit untuk menjawab telefon dengan lebih jelas dan juga mudah. Okey. Lagi satu, HearAce, preskripsi HearAce ni juga mempunyai jaminan sekurang-kurangnya 2 tahun jaminan. Okey. Jadi kalau alat tersebut mengalami kerosakan ataupun ada yang tak kena ke, jadi pesakit bolehlah menghantar untuk repair. So kos pembaikan tu adalah percuma dalam tempoh jaminan tu. And then certain company ataupun certain HearAce tu kita ada buat penukaran one-to-one exchange lah, di mana kalau didapati alat tu ada rosak dalam tempoh warranty, kita akan tukar yang baru untuk pesakit tu. Itu antara kelebihan alat bantu pendengaran preskripsi ni lah. Okay. Dan terakhir sekali, pesakit masih lagi boleh mendapatkan pemeriksaan secara berkala ataupun dan berterusan dengan pakar audiologi dan juga pakar alat bantu pendengaran lah. Maksudnya kita sentiasa akan ada follow up dengan pesakit, ataupun maksudnya pesakit boleh datang jumpa pakar audiologi tu untuk buat adjustment ke ataupun servis hearing aids tu, supaya hearing aid tu sentiasa berada dalam keadaan yang baik lah. Itu antara kelebihan alat bantu pendengaran preskripsi ni. Jadi boleh tak Encik Najmi terangkan apa kelebihan dan kekurangan alat bantu pendengaran over the counter? Okey, terima kasih Encik Izwan. Okey, so antara kelebihan utama untuk OTC hearing aid sudah tentunya adalah disebabkan senang diakses, iaitu bermaksud dia senang untuk dapatkan alat. Okey, so macam kita beritahu tadi, anda boleh pergi ke kedai elektronik, farmasi ataupun online yang diiktiraf tanpa membuat sebarang temu janji ataupun berjumpa dengan mana-mana pakar pendengaran. Okey. Ini juga ditujukan khas untuk masyarakat yang tinggal di sudut pendalaman, di mana agak mencabar dan susah untuk berjumpa dengan pakar pendengaran. Hal ini kerana kebanyakannya pakar pendengaran kebiasaannya berada di pusat bandar. Okey. Kelebihan seterusnya adalah untuk mendapatkan OTC hearing aid adalah sangat cepat, prosesnya sangat cepat. Ini sebab anda tidak perlu membuat ujian pendengaran terlebih dahulu untuk dapatkan alat pendengaran. Okey. So penjimatan masa dan kos untuk berjumpa dengan pakar pendengaran dibuang 100%. Okey. Seperti yang kita tahu, untuk dapatkan alat preskripsi oleh audiologis seperti Encik Rizwan bagi tahu sebentar saja tadi. So first step, kita ada beberapa step lah untuk dapatkan alat preskripsi, iaitu yang pertama kita akan buat ujian pendengaran terlebih dahulu untuk tentukan tahap pendengaran dan jenis masalah pendengaran. Okey. Yang kedua, kita akan buat percubaan alat bantu pendengaran yang preskripsi oleh audiologis lah, sama ada iaitu sesuai ke tak ataupun okey ke tak untuk tahap pendengaran sekian. So lepas pesakit dah tentukan dan mengikut kemampuan mereka, audiologis akan pakaikan alat tersebut kepada pesakit. Okey. So dalam step ketiga ni, audiologis bertanggungjawab untuk mengajar cara penjagaan, cara penggunaan, itu cara servis alat. Untuk ni semua kita audiologis bertanggungjawab untuk memastikan pengguna faham apa yang didapat, apa fungsi alat bantu pendengaran preskripsi tersebut. Okey. Step terakhir iaitu verification dengan validasi lah. So step ini adalah untuk kita biasanya suggest pesakit kita untuk datang secara berkala untuk memastikan alat itu sentiasa dalam keadaan kondisif dan memberi impak yang positif dalam kualiti kehidupan mereka. Okey. Tetapi berlainan dengan OTC hearing aid. Untuk OTC hearing aid, anda hanya boleh beli dan tidak terlibat langsung dengan step-step yang saya sebut tadi. So, sekali beli dan cepatlah habis dekat situ saja. Okey. Kelebihan seterusnya adalah yang ini masih belum dipasti, tapi dia adalah melibatkan harga lah. Okey. Untuk OTC hearing aid, dia dikatakan memang akan lebih murah lah berbanding dengan membeli alat preskripsi. Hal ini kerana kos itu dipotong disebabkan ada beberapa features
dan servis kos seperti berjumpa, programming ataupun fine tune dengan audiologist. Yang tu semua dikecualikan. Okey. Tu untuk kelebihan lah. So kelebihan utama adalah dikatakan murah, cepat dan senang dapat. Okey, untuk kekurangan OTC pula. Okey. Kita ada beberapa lah kekurangan OTC hearing aid. So antara kekurangan OTC hearing aid adalah seperti Cik Rizwan bagi tahu juga tadi. So OTC hearing aid dia limited. So dia limited tu maksudnya dari sudut tahap pendengaran dan siapa yang boleh pakai. So untuk OTC hearing aid hanya mereka yang mempunyai masalah tahap ringan dan sederhana saja yang boleh pakai dan umur 18 tahun ke atas. Manakala preskripsi hearing aid tidak kira usia, bayi sampai warga emas boleh pakai. Dari tahap ringan sampai tahap sangat teruk boleh pakai. Tapi OTC hanya tahap ringan sederhana umur 18 tahun ke atas sahaja. Okey. Satu lagi, OTC juga tidak boleh diprogramkan secara terperinci seperti alat bantu pendengaran preskripsi. Tetapi boleh kawal melalui kawalan penguat suara sama ada melalui apps ataupun butang digital lah. Okay. Ini secara tidak langsung akan memakan masa lah untuk pengguna tentukan sama ada alat OTC tersebut sesuai dan berguna ataupun tidak untuk tahap pendengaran mereka. Okay. Jika alat itu ada polisi untuk return ataupun refund, yang tu baguslah. Tetapi jika contoh alat tu tiada polisi-polisi tersebut, so consumer akan berpotensi untuk mengeluarkan kos yang hampir sama ataupun lebih lagi daripada berjumpa dan membeli alat preskripsi dengan pakar pendengaran. Okey. Okey, satu lagi OTC juga tiada kita panggil after sale service lah, di mana tiada servis akan diberikan selepas pembelian. Sebagai contoh, cara penggunaan, cara pemakaian, cara penjagaan untuk pastikan alat tu sentiasa dalam keadaan baik, fine tuning ataupun adjustment, semua itu tiada. Bagi pengguna OTC hearing aid, anda dikehendaki untuk belajar sendiri melalui manual book yang disediakan. Tetapi contoh jika anda dah buntu tak tahu nak cari jalan penyelesaian macam mana, anda boleh saja pergi berjumpa dengan audiologist yang berdekatan untuk bertanyakan hal-hal berkaitan OTC hearing aid ataupun preskripsi hearing aid. Saya yakin setiap audiologist akan berbesar hatilah untuk tolong anda bagi memastikan anda mendengar dengan lebih baik. Okey, so jadi untuk masyarakat di luar sana, buatlah pilihan yang bijak dan memudahkan anda. Okey. Okey. Untuk Encik Rizwan dan Encik Suhada, ada apa-apa nak tambah ke? Okey, saya cuma nak tambah sikit je lah ya. Seperti yang kita dah tengok tadi, dari segi kelebihan alat bantu pendengaran preskripsi dan juga kelebihan alat bantu pendengaran over the counter dan juga kekurangan semua tu. Jadi ada maksudnya kat sini saya just nak buat rumusan lah. Okay. Perkara yang perlu kita pertimbangkan semasa membeli alat bantu pendengaran OTC. Antaranya, first, bolehkah kita pulangkan balik alat bantu pendengaran tu ataupun terdapat tempoh percubaan untuk secara percuma untuk alat bantu pendengaran OTC tu. Jadi kita kena pastikanlah memberi perhatian kepada polisi pemulangan alat bantu pendengaran macam yang Cik Najmi ada sebut tadi tu. Jadi kalau contohnya kalau alat pendengaran over the counter ni tak berfungsi, jadi sudah pasti anda ingin tahu proses untuk mengembalikan dia tu macam manalah. Jadi kita perlu tahu siapa yang kita boleh hubungi untuk mendapatkan sokongan ataupun pertanyaan. Kebiasaannya manufacturer yang mengeluarkan alat bantu pendengaran ni akan sertakan sekali nombor telefon apa semua itulah. So pesakit yang membeli alat pendengaran over the counter tu kena pastikanlah tengok nombor tu, try contact manufacturer apa semua itulah. And then dari segi bagaimana kita boleh menyesuaikan alat bantu pendengaran tersebut, boleh ke melalui aplikasi telefon, and then kita kena tengok jugalah sama ada alat tersebut mempunyai telecall ataupun bluetooth. So yang ini penting untuk penggunaan telefon lah. Okay.
And then bagaimana bolehkah kita melaraskan ataupun kita kata nak adjust hearing aids kita tu. Mungkin over the counter, hearing over the counter ni dia ada volume lah untuk kuatkan, perlahankan, tapi boleh tak untuk kita selaraskan ikut persekitaran yang kita ada. Contoh dekat restoran, dekat rumah, macam mana. And then berapa lama hayat bateri yang boleh tahan untuk alat bantu pendengaran over the counter. Sebab kalau tak silap hearing aids yang over the counter ni jangka hayat bateri dia tak seperti yang alat bantu pendengaran preskripsi itulah. Okay. And then biasanya bagi pemakai yang baru memakai alat bantu pendengaran tu, kita kena sentiasa sabarlah dan juga mengambil masa. Kena biasakan diri dengan alat bantu pendengaran tu sekurang-kurangnya mengambil masa juga berminggu-minggu lah. Jadi janganlah bila kita dah pakai tu kita tak puas hati, kita terus salahkan alat bantu pendengaran tu lah. Jadi benda ni perlu ambil masa jugalah untuk kita biasakan, untuk otak kita terima balik bunyi-bunyi yang kita tak dengar sebelum ni lah. Itu daripada sikit daripada saya lah. Okay. Saya ada nak tambah sikit. Yang tadi kan yang macam Encik Najmi cakap, syarat untuk pakai alat pendengaran over the counter adalah tahap ringan dan sederhana kan, dan berumur 18 tahun ke atas kan. Jadi untuk tahu tahap ringan ke sederhana tu, dia just buat andaian sendiri kan, tanpa ada proper betul. Proper ujian. Proper hearing test lah kan. Betul. Proper hearing test. Jadi macam mana contohlah, ada untuk tahap masalah pendengaran tahap ringan ke sederhana, dia boleh jadi banyak faktor. Boleh jadi orang kata disebabkan telinga tersumbat, tahi telinga kan, disebabkan tahi telinga tersumbat. Jadi benda tu macam mana kita nak tahu kan? Dia boleh jadi tahap ringan ke sederhana juga. Jadi tapi tak memerlukan alat pendengaran pun. Dia tak perlu pakai alat pendengaran preskripsi ke, over the counter ke, dia tak perlu. Dia perlu berjumpa dengan doktor untuk cuci telinga, clearkan, dan dia boleh dengar dengan baik lah. So kiranya pendengaran tu boleh normal balik, so dia akan ada masalah untuk mendengar. Jadi yang terbaik lah, yang terbaik adalah untuk dapatkan proper test untuk tahu untuk tahu tahap pendengaran dan jenis masalah pendengaran lah. Kalau betul. Untuk tahap untuk tahu dan juga jenis pendengaran kita lah, sama ada faktor-faktor juga. Maksudnya kita boleh tahulah faktor masalah pendengaran kita semua tu kan. Betul. Untuk confirmkan lah sebelum kita beli. Betul. Sebab kita membuat ujian pendengaran tersebut sebab kita first kita nak tahu tahap pendengaran dan jenis pendengaran. Seperti kita tahu pun jenis masalah pendengaran pula ada 3 jenis kan. Jenis campuran, sementara, jenis kekal. So katakanlah kalau yang problem itu jenis sementara dan boleh reversible lagi, boleh dibalik pulih, then tak perlu pun pakai alat sebenarnya. Boleh terus jumpa ENT ataupun doktor lah. Okay. So Cik Rizwan dengan Cik Syuhada ada apa nak tambah lagi? Tak ada apa. Okay. Saya tak adalah kot. Okay. So kalau tiada, nampaknya perkongsian kita hari ini telah pun berakhir lah. Okay. So sebelum kita tamatkan sesi kita, saya nak buka ruangan lah untuk penonton-penonton di luar sana, bagi sesiapa yang mempunyai soalan yang ingin ditanyakan. So kami akan cuba jawab sebanyak mungkin lah untuk setiap soalan tu. Okay. Silakan siapa-siapa yang nak tanya. Okay. Hai semua, saya nak tanya, bolehkah jika saya purchase alat pendengaran dari pihak anda secara online, kemudian fine tune alat dan buat hearing test remotely? Kerana ada warga emas yang bedridden hanya stay di rumah saja. Bagaimana ya? Okay. Siapa nak jawab? Okay. Ada? Tak apalah, saya jawab untuk soalan Puan
Fazana ni. Okay, untuk kita punya untuk kami daripada Best Hearing Aid Center, buat masa ni kita memang tak ada pembelian secara online lah. Okay, tapi kita ada servis home visit. Maksudnya untuk pesakit yang especially warga emas yang bedridden ni, kita ada buat khidmat home service lah, di mana kita akan buat semua sekali di rumah pesakit lah, dari segi ujian pendengaran, percubaan alat bantu pendengaran dan juga pemakaian alat bantu pendengaran lah. Jadi and then after that, katalah dah beli alat bantu pendengaran semua tu, and kita ada buat fine tuning remotely, ataupun kita panggil remote programming lah, di mana kita boleh adjust ataupun kita boleh adjust alat bantu pendengaran tu di antara, maksudnya audiologist tu berada di center dan pesakit cuma berada di rumah lah. Itu kita kata remote programming. Jadi kalau in future nak buat hearing test lagi sekali pun, kita boleh juga buat remote ni lah, tanpa memerlukan pesakit datang ke center kita. Hopefully menjawab soalan Puan Fatin Fadana lah ya. Saya nak tambah juga untuk kawal buat remotely tu, dia perlukan internet kan yang kuat untuk pastikan benda tu boleh buat lah. Kalau tak ada internet, jadi tak boleh buat lah. Kena ada smartphone jugalah. Betul. Okey, kita ada soalan yang seterusnya daripada Encik Muhammad Amirul. Salam audiologis semua. Encik Najmi ada katakan tadi OTC hearing aid senang diakses. Adakah ada kemungkinan pesakit akan tertipu atau tersilap dengan pembelian OTC hearing aid dengan amplifier? Atau hanya ada sesetengah kedai atau farmasi sahaja yang dibenarkan untuk membekalkan OTC hearing aid? Satu lagi soalan saya, bagaimana nak tahu OTC hearing aid tu legit, dan adakah OTC hearing aid boleh di fine tune selepas dibeli? Okey, terima kasih Encik Amirul. Okey, so kita jawab soalan pertama dulu. Apakah manusia akan tertipu tersilap dengan hearing OTC dengan amplifier? Okey, seperti dalam guideline daripada FDA, okey, so untuk OTC hearing aid, dalam packaging dia mestilah tertera OTC hearing aid. Kalau tak ada labeling untuk OTC hearing aid, maksudnya yang tu bukan OTC, yang tu ada potensi untuk jadi amplifier. Okey, untuk soalan kedua pula, untuk kedai dan farmasi saja tu bukan. Okey, kedai farmasi ya, dia orang pun boleh provide kalau berdasarkan FDA guideline, dan kedai elektronik pun boleh provide. Cumanya dia tak boleh dirujuk ataupun diprescribe oleh mana-mana profesional. So ibarat macam kita membeli barang elektronik, just beli saja dan tak ada apa-apa lah. Untuk OTC hearing itu legit ke tidak, yang tu kena check dululah. Okay, macam saya cakap tadi, apa yang saya faham dekat sini, OTC hearing aid packaging mestilah di label OTC hearing aid, bukan amplifier. Okay. Untuk fine tune pula, biasanya untuk OTC hearing aid dia adalah general punya adjustment. Dia adalah untuk adjustment tahap ringan hingga sederhana saja. Meaning kalau contoh ada seseorang itu ada masalah pendengaran tahap teruk contoh, tapi dia beli OTC. So sudah pasti untuk bila pakai OTC tu memang tak akan capailah dia punya level. So dia akan rasa macam no function. Sebab OTC hearing aid hanyalah untuk tahap ringan hingga sederhana sahaja. So maksudnya tak ada fine tune. Okay. Yang tu menjawab ke, ataupun Cik Rizwan dengan Cik Suhada ada apa nak tambah? Okay, saya nak tambah sikit lah yang mengenai OTC ni. Maksudnya kalau macam saya cakap tadi, kita OTC ni walaupun dia alat pandu pendengaran over the counter, tapi dia dikawal dan mendapat kelulusan daripada FDA lah.
Jadi untuk mengelakkan kita ni tipu ataupun tak dengan OTC ni, kena pastikan ianya mendapat kelulusan daripada FDA. So kita kena check dari situlah. And then dari segi fine tuning tu, kalau kita tengok macam Cik Najmi sebut tadilah, kalau ikutkan OTC ni kita memang terus pakai je. Yang boleh adjust pun dari segi dia punya suara lah, volume dia untuk kuat ataupun perlahan. Sebab kalau kita tengok, kalau bandingkan dengan preskripsi alat bantu pendengaran tu, dia alat bantu pendengaran preskripsi tu dia ada software masing-masing di mana kita boleh adjust melalui software alat bantu pendengaran preskripsi itulah. Tapi OTC dia tak ada software dia. Jadi kita tak boleh nak buat fine tuning selepas pesakit tu beli alat over the counter lah. Tu antara salah satu lagi kekurangan yang ada pada alat bantu pendengaran OTC lah. Okay. So kita ada soalan yang ketiga daripada Encik Haris Husaini. Hai, saya berminat untuk mendapatkan hearing aids untuk nenek saya. Apakah prosedur kalau saya pergi ke hearing center? Kena bawa apa-apa dokumen tak? So, mungkin Suhada boleh jawab. Okey, prosedur ya. Jadi kena bawa untuk Haris, kena bawa nenek untuk kita cek pendengaran lah. Lepas tu bawa IC, tu saja. Bawa IC untuk kita daftar lah. Maksudnya kena ada nenek, kena bawa orang yang kita nak test tu. Sebab kalau tak bawa dia tak boleh untuk kita buat ujian pendengaran. So kena bawa nenek, pastikan kena bawa IC. So kita akan daftar untuk itulah documentation semualah. So baru kita buat ujian pendengaran lah untuk proses seterusnya. Okey, so bila kita dah buat ujian pendengaran tu, kita akan tengok tahap masalah pendengaran dan kita akan recommendkan alat pendengaran yang terbaik berdasarkan tahap masalah pendengaran. Ataupun ada nak tambah ke Cik Izwan dengan Najmi? Dia okay, kalau kita tengok soalan Cik Haris ni, dia kalau kita boleh kaitkan juga dengan soalan yang first tadi itulah. Okay, kemungkinan, tapi kalau nenek dia macam masih kuat, boleh lagi bergerak untuk ke center tu, kita galakkan untuk dia datang ke center lah. Dari situ kita boleh buat proper hearing test, and then kita boleh check everything apa semua untuk kita pilih alat yang sesuai untuk nenek Encik Haris lah. Jadi kalau macam untuk yang kes macam ni biasanya alat bantu pendengaran preskripsi yang sangat berbaloi lah. Maksudnya kita boleh buat remote. After that, macam kalau nenek Haris susah nak datang, kita boleh buat remote programming di mana untuk benda ni tak terdapat pada over the counter hearing aids lah. Najmi ada nak tambah ke? Tak ada kot. Rasanya Cik Suhada dengan Cik Rizwan dah bagi tahu semua dah mengenai prosedur untuk buat hearing test dekat center kita. So kiranya kita dah jawab semua soalan kan tadi? Okay. So terima kasih kepada semua kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada petang ni untuk mengikuti sesi FB Live pada hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mengikuti sesi FB Live kita yang seterusnya dengan tajuk-tajuk yang lebih menarik. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih semua.